Aduh, hai. Pointer aku drop lah kali ni. Aduh, result aku. Ada fail. Alamak, risaunya aku. Apa mak bapak aku ajak kan ni? Alah, hai. Kau tak best lah macam ni. Dulu best-best. Kenapa kau jatuh-jatuh? Alamak, hai. Susah lah macam ni. Itulah realiti sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang selalu akan training semasa mereka sambung belajar. Tak kira berdiploma, degree, matrikulasi, master ataupun PhD. Kebanyakan anak murid mahasiswa-mahasiswi selalunya akan dalam fail dalam peperiksaan ataupun drop pointer. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi dengan satu video khas untuk student bakal mahasiswa atau mahasiswa ataupun yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat IPT, tidak kira IPT atau IPTS daripada seluruh Malaysia atau luar negara. Saya akan berkongsi dengan tip anda cara nak maintain pointer serta cara untuk anda mendapatkan dekan ataupun dipanggil D-list. Sebelum itu, ikuti video ini dalam dua versi, iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ikuti video ini. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke Literasi Center Channel, saluran pendidikan anda, saluran motivasi anda. Okey, baik, anda akan perhatikan satu video yang dikreator oleh seseorang tersebut, ialah masalah selalu rutin sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa ataupun lebih sebagai seorang student sekiranya pointer drop. Ya, memang saya tak nafikan ada sebahagian kosnya ada terlalu susah, terlalu sukar dan kadang-kadang sampai boleh jadi GB ataupun kena tendang buang lah. Okey, so untuk maklumat semua, saya akan berkongsi dengan anda semua perkongsian yang agak menarik, terutama yang baru masuk sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi, tidak kira daripada Politeknik, KPTM, KKTM, universiti dan sebagainya. Saya akan share dengan anda bagaimana untuk maintainkan pointer tersebut. Bagi student baru, anda wajib dengan benda ini. Okey, so kebanyakan kos jurusan ada berbeza-beza tahap dan berbeza-beza kursus tersebut dan penilaian berdasarkan kursus tersebut. Okey, so saya akan sharing pada bagaimana anda nak maintainkan pointer atau anda nak menaikkan pointer itu semula. Okey, yang pertama sekali adalah anda kena kenal pasti yang mana satu adalah tutorial, test, quiz, final exam dan assessment. Pastikan apa yang pensyarah yang beritahu adalah semuanya adalah important, terutama sekali adalah bahagian test, kerana test mempengaruhi markah paling besar dalam setiap assessment anda. Okey, kebanyakan test ni yang penyumbang markah anda untuk lulus atau gagal, manakala final exam adalah cara terakhir anda. Okey, untuk maklumat anda semua, assessment yang paling famous selalu di peringkat universiti ataupun di peringkat politeknik dan sebagainya akan ditanya adalah berkaitan dengan tutorial, quiz, test, assignment dan juga konten video dan sebagainya. Okey, pelbagai kos-kos khusus yang kamu wajib diambil, terutama dalam bahagian juruteraan, chemical, electrical dan mechanical. Bagi jurusan yang mempunyai kemahiran, pastikan lab report anda mesti cantik dan baik, kerana lab report anda mempengaruhi 80% daripada keseluruhan maklumat video, maklumat markah yang kamu peroleh. Yang kedua, anda kena pasti daripada setiap pensyarah akan menceritakan setiap subjek yang kursus ambil mata kredit. Kadang-kadang ada mata kredit hanya punya 1, 2, 3, 4, malah ada yang sampai 12 jam kredit. Semakin besar jam kredit tersebut, semakin besarlah pointer anda akan jatuh drop. Contoh, bagi jurusan saya sebagai geometrik, ada satu subjek tu memang subjek sangat killer, iaitu law and management. Law and management adalah anda tak boleh lari pada undang-undang sebagai seorang jurutanah dan anda kena wajib hafal dan kena faham. Okey, so apa yang saya kena pasti adalah kena pasti daripada definisi dan sebagainya, dan kena pasti yang mana hot topic nak masuk exam. Sangat sukar untuk alamatkan sebab soalan ni kirakan bertukar arus. Bagi yang jam kredit tinggi seperti 3 dan 4, anda harus berjaga-jaga, terutama sekali markah dalam
penilaian berterusan ataupun markah dalam kelas lah yang dikenai oleh lecturer sendiri. Kerana apabila ketika anda berada di final exam ataupun peperiksaan akhir seperti di dewan dan sebagainya, belum tentu anda boleh jawab keseluruhan soalan. Dan kadang-kadang anda give up dalam berbagai soalan seperti soalan susah dan sebagainya. Ada kadang-kadang soalan semua wajib dijawab dan ada kadang-kadang untuk memilih soalan tersebut. Untuk maklumat semua, setiap kursus dan jurusan mempunyai pilihan masing-masing dan setiap kursus yang anda ambil mempunyai format masing-masing. Okey, so bagi yang mengikuti bahagian law dan management, anda perlu bertanyakan kepada pensyarah anda. Bagi yang jurusan seperti kemahiran dan sebagainya, anda perlu tahu skill bagaimana anda nak lakukan amali-amali tersebut. Kerana pengaruh markah dalam penilaian berterusan ataupun PB banyak dipengaruhi oleh markah dalam amali anda. Itu yang kedua, bagaimana anda nak untuk maintainkan pointer, naikkan pointer. Okey, itu kena pasti jam kredit start khusus subjek tersebut. Yang ketiga adalah pastikan anda sentiasa muhasabah diri dan jangan terlampau sesangat sehingga anda dapat dekan pada semester pertama. Mengapa? Kerana semakin naik setiap semester tersebut, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan sampai ke semester akhir adalah subjek yang paling kamu rasa gila dan sangat gila disebabkan kesusahan jam kredit tersebut dan kesusahan subjek tersebut. Semakin tinggi semester kamu pergi, semakin susah kita nak belajar. Contoh saya bagi sampel adalah bagi student elektrika, anda wajib mempelajari fundamental programming. Fundamental programming ni lebih macam nak buat software tetapi ada masuk dalam final exam. Anda kena tahu kod-kod binary dan sebagainya, memang susah dan semua kena buat jawab kerana markah mereka adalah 50-50. Kenapa kalau student budak elektrika ni dan mekanikal ni terlalu susah? Sebab mereka kena banyak menghafal teori kemahiran mengira dan sebagainya untuk ketahui maintain dia punya budak tersebut. Dan kebanyakan tak semua orang budak mekanikal atau elektrikal akan dapat dekan. Mostly dia akan dapat CGPA yang kepujian. Bagi yang dekan selalu dia akan minat belajar dan ataupun dicebur untuk mendapat yang terbaik di atas. Dan mostly bagi student yang macam seni bina pun tak terkecuali kerana seni bina banyak mempengaruhi projek yang besar. Seperti anda kena buat lukisan, anda perlu lakukan amali, anda perlu lakukan projek sampai anda kena presentation kepada orang-orang kenamaan. Ini saya tak tipu sebab bahagian politeknik kami anda anjurkan sebut yang dipanggil sebagai InnoPlan. Alright, itu yang paling penting, nombor 3 tersebut. Sentiasa muhasabah diri, jangan terlampau sesangat dengan pointer semasa anda. Yang keempat, bagi anda yang drop pada 2 ke atas dan 3, okey, apabila 3.4, 3.3 dan sebagainya, anda ada berpeluang untuk naik balik pointer. Okey, so macam mana anda nak naikkan semula pointer anda adalah anda kena tengok salah satu subjek, anda kena bezakan antara teori dan praktikal. Teori ni maksudnya salah satunya adalah berkaitan dengan teori saja. Contoh baca buku tanpa ada sebarang pengiraan langsung, itu maksud teori. Tapi manakala praktikal ni adalah ada jalan kerja atau jalan kira. Contohnya bagi bidang accountant, mereka ada perlu satu jalan kerja, lejar dan laju. Bagi student ukur tanah, anda ketahui macam nak kira kedudukan bintang, kira waktu solat, kira kedudukan kiblat dan sebagainya. Itu yang membezakan anda kena tahu teori dan amali. Kebanyakan dalam soalan ataupun kursus dalam bidang engineering yang kami ambil, sebelum yang saya kongsikan adalah 80% jatuh kepada matematik ketika SPM, dan apabila anda sama belajar, ia semakin lama semakin mengecil. Okey, bermaksud anda tak pernah belajar tapi anda pernah jumpa di sekolah, akan dipraktikkan semula ketika masuk di IPT tersebut. So paling nombor 4 ni yang paling penting sekali adalah anda kena dikenaki boleh peluang naikkan pointer dengan cara tengok semasa subjek tersebut adalah teori ataupun praktikal. Kalau teori saja, anda kena wajib faham dan hafal. Jangan hafal baru faham, sebab takkan ada siapa punya minat subjek law, melainkan dia betul-betul minat sejarah saja. Bagi yang praktikal, anda kena mahir dalam bidang pengiraan. Seperti anda lakukan amali, projek dan sebagainya. Anda minat benda tu, anda follow saja. Dan yang terakhir, tip yang nombor 5 saya kongsikan dengan anda untuk maintainkan pointer anda adalah anda dikenaki banyakkan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini yang rahsia nombor 5 yang memang jarang orang yang buat. Okey, so bagi non-Muslim, anda amalkan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim seperti agama Islam kita, anda wajib dekat kepada Allah SWT. Sebab apa? Setiap yang usaha, kita serah sepenuhnya kepada Allah SWT. Dia yang menentukan berapa CGPA yang kita dapat. Bukan pensyarah, bukan kita, tapi Allah Ta'ala yang beri. Kalau kita makin dekat kepada Allah, kita bantu agama Allah, maka Allah tolong kita dalam keadaan sungguh luar biasa. Katakanlah anda tak datang satu semester, satu bulan tak datang kuliah, and then tiba-tiba pointer anda naik mendadak. Itu rezeki kehendak Allah SWT. Berlaku pada saya sendiri, kita semester 5. Saya tak ada 1-2 bulan kuliah sebabkan saya sakit, tapi Allah Ta'ala membantu saya dan akhirnya saya dapat 2 assessment, iaitu penghuni terbaik dan juga CGPA yang semakin melonjak naik. Alright, so itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Bagi student bakal mahasiswa ataupun yang sedang melanjutkan pelajaran, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Semoga video ini bermanfaat pada anda semua dan jangan lupa ikuti Literasi Center channel untuk mengetahui apakah konten-konten ataupun apakah perkongsian-perkongsian yang menarik yang akan dikongsi pada anda semua, tidak kiralah daripada bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda semua, Literasi Center Channel adalah saluran nombor 1 di Malaysia yang tidak ada di mana-mana. Hanya di sini saja yang ada channel tersebut. Kerana Literasi Center Channel adalah salah satu channel yang terdapat di Malaysia sahaja dan tidak terdapat di negara lain kecuali Indonesia. Alright, so itu sahaja daripada saya. Mohon maaf dari saya sekiranya ada kasar bahasa dan percakapan saya yang kurang menarik tersebut. Saya harap dan saya doakan anda semua berjaya dalam bidang yang anda ceburi dan saya harap anda semua dapat list tersebut. Semoga perkongsian ini akan menarikkan perhatian anda semua dan kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Peace out, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.